Fazli, jangan lupa hapuskan semua tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebagaimana kita tahu, penyakit influenza sering diperkatakan sekarang ini di media massa maupun media elektronik. Sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang biasa dan berlaku sepanjang masa di Malaysia. Ia adalah jenis penyakit disebabkan oleh virus yang mempunyai gejala seperti demam panas berterusan melebihi 38 darjah Celsius yang disertai dengan batuk atau sakit tekak ataupun kesukaran bernafas. Walau bagaimanapun, tidak semua pesakit influenza perlu dimasukkan ke hospital atau perlu diberikan rawatan dengan ubat antivirus. Bagi kanak-kanak yang mempunyai gejala yang ringan, mereka boleh dirawat di rumah dengan dipantau oleh ibu bapa. Apa yang perlu ibu bapa lakukan adalah membawa anak-anak mereka yang mempunyai simptom ataupun gejala influenza, terutama mereka yang berumur di bawah 5 tahun, untuk segera berjumpa dengan doktor bagi pemeriksaan lanjut. Sekiranya anda telah pun disahkan mengidap influenza dan mempunyai gejala yang ringan, anda perlu berehat di rumah. Amalkan tahap kesihatan yang tinggi dengan kerap membasuh tangan. Sekiranya anda mengalami gejala batuk, amalkanlah adab batuk yang betul dan buangkan tisu yang telah digunakan di tempat yang betul. Sekiranya anda perlu berkunjung ke tempat yang sesak, pakailah mask ataupun penutup muka. Terus amalkan cara hidup yang sihat dengan mengamalkan senaman yang berterusan dan juga pemakanan yang sihat. Sekiranya anda tergolong dalam golongan yang berisiko tinggi seperti mereka yang mengalami penyakit paru-paru yang kronik, pesakit diabetes dan sebagainya, anda boleh mendapatkan vaksin influenza di mana-mana fasiliti swasta. Kia, aku dengar kes hashtag. Hei, nak menyebut pun payah ni Kia.
kes HFMD. Tinggi betul sekarang ni. Dah betul lah kau sebut tu Gaya. HFMD. Tadika cucu aku pun dah ada kes. Dah tutup 10 hari ni. Lah, ya ke? Adalah si Rara tu kat rumah ya Kia? Eloklah dia duduk kat rumah Gaya. Lebih selamat. Dapat elak daripada terkena jangkitan HFMD ni. Selain mak bapak, pengurus tadika, cikgu-cikgu tadika pun kena lebih berjaga-jaga. Mereka wajib lakukan saringan gejala gatekeeping di pintu masuk tadika. Gatekeeping? Apa benda tu Kia? Maksudnya, kena pastikan anak-anak murid yang sihat sahaja yang boleh hadir ke kelas. Oh, macam tu. Iyalah Gaya. Cikgu kenalah peka. Perhatikan anak-anak murid tu. Kod-kod ada tanda atau menunjukkan gejala pada tubuh badan mereka. Ada demam ko, ada sakit kepala ko. Kod-kod mungkin ada anak-anak kita ni yang hilang selera makan atau ada ulcer pada tekak ke mulut dan lidah diorang. Perhatikan juga kok ada ruam dan lepuh pada tangan, kaki dan kawasan lampin. Baguslah kalau kita dah ada kesedaran dan sentiasa berwaspada. Anak-anak kecil ni mesti dilindungi. Ada lagi satu. Ni kena ingat. Kebersihan diri dan persekitaran tadika tempat anak-anak kita tu duduk kat sana tu mestilah sentiasa dijaga. Terbaiklah kau ni Kia. Okeylah Gaya. Bye. Kesan negatif stres. Pendedahan berpanjangan kepada stres atau stres kronik akan memudaratkan kesihatan dan mengganggu hampir keseluruhan sistem badan, menimbulkan perasaan cemas, bimbang dan murung. Kesan stres pada badan. Semasa anda mengalami stres, anda boleh mengalami ketegangan otot di kepala, tengkuk, bahu dan bahagian lain badan. Anda juga boleh mengalami sakit kepala, insomnia, rambut gugur, perubahan selera makan, cerit-berit, gangguan nafsu seks, sakit dada dan boleh mengalami serangan jantung. Stres yang berpanjangan boleh melemahkan sistem imuniti dan badan terdedah pada jangkitan penyakit. Seseorang yang mengalami stres juga boleh mengalami masalah kulit seperti ruam dan eksima. Kesan stres pada mental. Stres berpanjangan memberi impak negatif kepada daya pemikiran. Seseorang boleh mengalami kesukaran memberi tumpuan dan proses pemikiran menjadi bercelaru. Mereka mudah merasa sedih dan menangis, tersinggung, cepat meradang, marah, kecewa dan murung. Ia juga boleh menimbulkan konflik dalam perhubungan dan mengakibatkan perasaan dan kelakuan menjadi tidak menentu. Kesan stres pada tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang ketara adalah simptom stres kronik. Umpamanya, mengasingkan diri dari orang lain atau menyendiri. Stres kronik juga boleh menimbulkan masalah pemakanan, di mana setengah orang akan makan berlebihan, manakala setengah lagi akan hilang selera makan. Selain itu, seseorang yang mengalami stres kronik juga akan kerap merokok, menjadi kaki botol atau menyalahgunakan dadah. Berikut adalah beberapa simptom dan tanda-tanda amaran stres. Simptom kognitif. Kurang daya ingatan, kurang tumpuan atau fokus, susah membuat keputusan, berfikiran negatif, cemas atau fikiran bercelaru, berasa bimbang. Simptom fizikal. Berasa kepayahan, susah dan kesakitan. Mengalami cerit-berit atau sembelit. Berasa mual,
pening, sakit dada, degupan jantung kencang, gangguan nafsu seks, mudah dijangkiti selsema, simptom emosi, muram dan sedih, tidak sabar atau panas baran, rasa gelisah, tiada ketenangan, rasa menanggung bebanan yang berat, rasa kesunyian dan terpinggir, berasa tidak bahagia atau murung, rasa tidak disayangi. Simptom tingkah laku: makan berlebihan atau hilang selera makan, tidur berlebihan atau tidak boleh tidur, suka menyendiri, melengahkan kerja atau mengabaikan tanggungjawab, merokok, mengambil dadah atau minum alkohol, rasa gementar seperti gigit kuku, mundar-mandir, tingkah laku merosakkan. Institut Kesihatan Negara NIH adalah sebuah institut penyelidikan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang menyediakan bukti saintifik melalui hasil-hasil penyelidikan kesihatan yang dijalankan oleh 6 institusi di bawah NIH yang mempunyai pengkhususan skop penyelidikan masing-masing. Ini termasuklah Institut Kesihatan Umum IKU yang menjalankan penyelidikan epidemiologi dan kesihatan awam mengenai prevalent penyakit dan gambaran sebenar taraf kesihatan rakyat Malaysia di peringkat komuniti. Institut Kesihatan Umum memainkan peranan penting menyokong Kementerian Kesihatan Malaysia dengan membekalkan fakta berdasarkan hasil daripada tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti yang telah dijalankan secara berkala sejak tahun 1986. NHMS 2022 yang memfokuskan kepada skop kesihatan ibu dan anak adalah tinjauan kali kedua selepas kali pertama dilaksanakan pada tahun 2016. Tinjauan ini akan melibatkan wanita berusia 15 hingga 49 tahun dan kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun. Tinjauan ini akan melibatkan sebanyak 14,000 buah rumah terpilih secara rawak di seluruh Malaysia meliputi Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan, sama ada bandar ataupun luar bandar. Pengumpulan data akan dijalankan oleh jururawat serta pembantu penyelidik yang terlatih bermula pada bulan Ogos sehingga Oktober 2022. Tinjauan ini akan dijalankan dari rumah ke rumah yang terpilih dan pasukan pengumpul data akan bergerak menaiki kenderaan yang memaparkan stiker kenderaan rasmi NHMS MCH. Pasukan pengumpul data akan berpakaian vest berwarna coklat muda dengan logo IKU dan KKM beserta tag nama khas NHMS MCH sebagai pengenalan diri. Sesi temu ramah dan pemeriksaan kesihatan kanak-kanak adalah berpandukan modul soal selidik NHMS MCH yang dibekalkan oleh IKU kepada semua pengumpul data. Antara topik yang disasarkan dalam tinjauan ini adalah kesihatan dan jagaan ibu semasa mengandung, melahirkan anak dan selepas kelahiran. Untuk kesihatan anak, tinjauan ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai imunisasi anak, amalan pemakanan anak dan lain-lain maklumat berkaitan. Tinjauan ini juga bertujuan mendapatkan informasi berkaitan isu kontraseptif, keguguran dan keganasan pasangan intim bagi wanita dalam lingkungan umur reproduktif. Data maklumat yang diperolehi akan dihantar ke server IKU bagi tujuan analisa. Sebarang maklum balas daripada anda semasa tinjauan ini adalah sulit dan dijamin kerahsiaannya. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di talian yang tertera atau layari laman web NHMS di www.iku.gov.my/nhms. Ikuti juga tinjauan ini di Facebook dan Instagram rasmi nhms.iku.
Kementerian Kesihatan Malaysia amat mengharapkan kerjasama semua penduduk Malaysia, terutamanya semua wanita dan ibu-ibu yang telah terpilih sebagai responden, bagi memastikan maklumat yang diperolehi dapat memberi gambaran kesihatan wanita, ibu dan anak di Malaysia. Hasil dari tinjauan ini amat penting untuk memperkukuhkan program kesihatan wanita, ibu dan anak di negara kita. Sertai NHMS MCH pertingkatkan taraf kesihatan rakyat Malaysia. Sertai NHMS MCH pertingkatkan taraf kesihatan rakyat Malaysia. Jom sertai kami. Hi everyone, come and join us. Jom sertai kami. Pap smear. Pap smear ialah ujian saringan bagi mengesan kanser serviks. Jika tidak dirawat, ia boleh membawa kepada kanser serviks. Kanser serviks merupakan kanser di antara yang tertinggi di kalangan wanita di Malaysia. Kanser serviks adalah keadaan apabila sel di serviks bertindak secara tidak normal dan berkembang menjadi kanser. Pap smear dapat mengesan peringkat awal sebelum kanser itu terjadi. Pengesanan dan rawatan awal dapat menyembuhkan penyakit ini sepenuhnya. Semua wanita yang pernah melakukan hubungan seks dan berumur antara 20 hingga 65 tahun perlu menjalani ujian pap smear. Ujian ini boleh dilakukan pada bila-bila masa, kecuali pada masa haid dan nifas. Sehari sebelum melakukan ujian pap smear, pastikan anda tidak melakukan hubungan seks dan menggunakan sebarang ubat di dalam farad. Ujian pap smear dilakukan dengan menggunakan spekulum atau berus serviks yang akan dimasukkan ke dalam faraj. Sel permukaan serviks akan diambil menggunakan spatula atau berus serviks dan kemudian dihantar ke makmal untuk diperiksa. Keputusan akan diperolehi selepas beberapa minggu melakukan ujian kerana pihak makmal harus memeriksa dengan teliti. Keputusan yang mungkin dimaklumkan adalah normal atau tidak normal. Jika tidak normal, anda akan dirujuk untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Ingat, sayangilah diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat.